Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung malam ni insya-Allah kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin, kitab lama. Itu kitab lama. Ialah kitab yang kita guna pakai, yang biasa, yang lama. Muka surat 23, dua baris daripada bawah. Itu dua baris daripada bawah. Bincang berkenaan dengan zuhud. Bincang berkenaan dengan zuhud dalam bab ataupun dalam tajuk Al-Aqabatus Salisah, iaitulah aqabah yang ketiga. Aqabah yang ketiga iaitulah aqabah awaqib. Aqabah awaib iaitulah aqabah penghalang-penghalang daripada kita nak buat ibadat. Yang penghalang yang pertama yang kita nak buat ibadat ialah dunia dan segala isi dunia. Itu penghalang yang pertama. Kita ulang balik, penghalang yang kedua ialah makhluk. Makhluk ni lebih fokus kepada keluarga, anak bini, orang sekeliling, juga menjadi penghalang kepada kita nak buat ibadat, nak melancarkan ibadat. Yang ketiga penghalang kita ialah syaitan. Syaitan tu jatuh nombor 3 dah. Yang keempat penghalang kita ialah hawa nafsu kita tu sendiri. Jadi malam ni kita bincang penghalang hak pertama sahaja baru. Penghalang yang pertama, aqabah yang ketiga, penghalang-penghalang yang kita nak buat ibadat ialah yang pertama ialah dunia. Nak supaya dunia itu tidak menjadi penghalang kita nak buat ibadat, maka tak dapat tidak mesti kita kena zuhud daripada dunia. Apa makna kita zuhud daripada dunia? Dulu kita cerita zuhud bukan makna kita benci kepada dunia, tetapi kita tak peduli kepada dunia. Itu dia. Kita tak letak dalam hati kita tu dunia. Kita kerja dah macam biasa, tetapi jangan tumpuan kita hanya semata-mata dunia. Kemudian dalam kita nak tolak dunia ni, ataupun kita tidak nak mempedulikan dunia, di antaranya kita kena buang kehendak kita. Kehendak berasa nak kepada dunia. Perkara kehendak ataupun kehendak kepada dunia ni, jadi dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan kehendak. Akhirat pun berkehendak, dunia pun Allah Ta'ala sebut kehendak. Yang telah lalu kita baca, di antaranya tilkad darul akhirah,
naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah negeri akhirat Allah Ta'ala sebut. Begitulah juga negeri akhirat, kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu. Akhirat Allah Ta'ala jadi kepada mereka yang tiada nak kepada ketinggian di dalam bumi, di dalam dunia. Di dalam bumi di sini maknanya di dalam dunia. Orang tambah kepada ketinggian, makna orang yang tidak berkehendak kepada ketinggian, orang ni dapat akhirat. Kemudian ayat seterusnya, man kana yuridul harsad dunya, tak kena baca tu tak lain. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ada kehendak akan perhumaan, nak ambil dapat habuan kehasilan akhirat, kami tambah baginya di dalam perhumaan, di dalam kehasilan. Kalau nak pada akhirat, itu Allah Ta'ala sebut perkataan nak. Berkehendak kepada akhirat, berkehendak kepada kelobaan akhirat, keuntungan akhirat, kehasilan akhirat, maka kami tambah. Kata Allah Ta'ala, munuk aku tambah lagi. Sebab tu kalau kita buat semayang, kita buat ibadat, kita buat apa amal, kita buat satu, Allah Ta'ala jadi tambah jadi 10. Itu Allah Ta'ala tambahkan. Itu hak yang biasa. Kalau hak dah biasa, semayang seorang dapat satu, semayang ramai-ramai berjemaah dapat 27. Nampak? Dan ada Allah Ta'ala tambah sampai hingga 700 kali ganda. Dan Allah Ta'ala akan tambah lagi, sehingga ada masa-masa yang Allah Ta'ala tambah sehingga tak tahu dia punya jumlah banyak mana Allah Ta'ala tambah. Macam apa kita ibadat-ibadat ya, macam dalam bulan puasa ke, ibadat bulan puasa, hak aku kata Allah Ta'ala, kepada aku nak tambah banyak mana. Allah Ta'ala tambah dalam malam Lailatul Qadar, sehingga sekali kita buat, sehari kita buat macam 80 tahun kita buat. Dan ini benda yang Allah Ta'ala tambah kalau mau nak ke akhirat. Sebab tu nak dapat macam Lailatul Qadar cukup-cukup payah. Sebab apa? Kita nak buat ikut-ikut begitu je, tapi bukan kita nak berkehendak betul-betul akhirat. Kalau kita nak betul-betul berkehendak pada akhirat, maka Allah Ta'ala tambah. Banyak mana tambah? 80 tahun lebih Allah Ta'ala tambah untuk semalang je. Itu dia. Dan barang siapa berkehendak, yang kedua, berkehendak mau nak apa? Berkehendak kepada akhirat, perhumaan dunia, keuntungan dunia, hasil dunia sahaja, kami beri akan dia daripadanya. Munak tu. Kalau dunia, kalau kita cari sekilo dapat sekilo. Kita cari RM10 dapat RM10. Kita cari banyak dapat banyak. Tetapi kalau kita nak pada dunia, Allah Ta'ala beri hak kita nak. Tetapi kata dia, itu dia, tiada lagi kami beri akan dia daripadanya, dan tiada baginya di dalam akhirat. Tak ada hak akhirat, tak boleh. Di akhirat daripada bahagiannya, tak ada bahagian. Kemudian Allah Ta'ala firman lagi berkenaan berkehendak ni. Kata dia, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Siapa yang adalah dia tu berkehendak, barang siapa adalah ia berkehendak tu, berkehendak bersegera, kami segera akan baginya di dalamnya. Kalau mau nak selalu dah learning di akhir di dunia, ambil lalu aku beri dah. Tapi di akhirat tak ada. Allah Ta'ala tambah lagi, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa-siapa yang berkehendak akan akhirat dan berusaha ia baginya akan usahanya. Itu dia. Siapa yang nak pada akhirat, Allah Ta'ala kata usaha. Usaha banyak mana? Allah Ta'ala tak cerita banyak mana. Asal kita nak usaha, asalkan kita usaha, insya-Allah kita dapat akhirat, dan Allah Ta'ala gandakan kita dapat akhirat. Tiadakah engkau, tu kita sambung sikit, 3 baris daripada bawah tu, muka surat 23. Tiadakah engkau lihat bahawasanya diisyaratkan sekaliannya itu kepada kehendak. Semua Allah Ta'ala sebut kehendak. Allah Ta'ala isyaratkan pada kehendak, keinginan kita. Maka adalah ia pekerjaan senya amat diciptakan. Tiba-tiba tengoklah, tiba-tiba tengok, hak ni lah yang Allah Ta'ala
ya Ta'ala nak yang amat dicita-citakan, nak apa? Kalau nak akhirat, cita-cita hak yang kita nak, hak akhirat itulah maknanya kita kerjanya, kita buatnya. Kalau kita nak kamu akhirat, kita nak dunia, dapat dunia. Ini yang dimaksudkan makna zuhud. Itu. Dan kita ulang sekali lagi, makna zuhud ni bukan benci kepada dunia. Bukan maksud benci kepada dunia. Ada setengah dia kata benci, ada juga orang ulama-ulama dia kata benci, bukan makna benci. Tetapi kita jangan simpan benda hak yang kita buat untuk dunia tu dalam hati. Kita simpan dalam hati apa? Hak ibadat saja. Tapi kita terbalik apa? Hak yang kita simpan dalam hati nak je. Nak tidur, kita teringat esok nak buat kerja apa. Bangun tidur celak mata, kita ingat ni lepas dah ni nak buat kerja apa. Dalam masa yang sama kita semayang juga subuh, bukan tak semayang subuh. Tapi kita bangun tidur tu kita teringat apa? Hak dalam hati kita teringat apa? Teringat nak buat kerja, teringat nak cari duit. Maka hak ni hak yang jadi kita naknya hak dalam hak yang makna kita tidak ada zuhud. Kita tidak ada zuhud. Nampak tu? Sebab dalam hati kita hanya dunia, tak ada akhirat. Sebab tu kadang-kadang orang tidur ni kata, tidurlah esok pergi sekolah tu. Orang bangun awal-awal pergi sekolah. Tidur awal-awal esok nak pergi kerja ni jauh esok. Maknanya nak tidur tu kerana apa? Kerana nak bangun pagi esok awal, kerana nak pergi sekolah. Bangun awal esok kerana apa? Kerana nak pergi kerja. Semayang subuh tu bukan tak semayang, tapi tujuan asal bangun nak pergi kerja, nak pergi sekolah. Subuh belang-belang sambil-sambil. Habis itu noktah dia yang kita telah baca minggu lepas. Minggu lepas tak siaran, tak ada internet, tak ada online langsung. Bela tu. Baik, sambungan malam ni, tetapi hamba apabila mengekalkan ia, mengekalkan bukan menanggalkan, bukan meninggalkan, menanggalkan, mengekalkan. Kita rojok hak asal di hak Arab tu makna mengekalkan. Tetapi hamba apabila mengekalkan ia dan menetapkan, tu makna istiqamah. Mengekal saat ni. Dia istiqamah pada hatinya. Duduk dalam hati. Nampak? Atas dua perkara. Dua perkara mana? Dua perkara dulu. Dua perkara yang al-awalan. Dua perkara yang dahulu tu. Dobik sikit kitab tu. Makna tetapi hamba apabila mengekalkan dan menetapkan pada hatinya atas dua perkara yang dahulu. Itu dua perkara yang dahulu. Yakni meninggalkan menuntut. Ni cara nak zuhud dia ada tiga cara. Tiga benda. Tapi dia kata kalau hamba ni dia nak supaya nak mengekalkan, nak menetapkan, nak kekal sungguh dalam hati dia, dia cek tengok dia kena tetap sungguh dua perkara hak yang pertama. Hak yang pertama, dua perkara yang dahulu tu makna dua perkara yang hak pertama. Apa dia? Yakni meninggalkan menuntut dua perkara daripada tiga perkara. Dua perkara daripada tiga perkara ni. Yang pertama, yakni meninggalkan menuntut. Jangan duk cari ya. Jangan duk cari. Itu dia. Menuntut ni, makna menuntut ni kita tumpu betul-betul kepada benda hak yang kita nak. Kalau kita cari dunia, kita tumpu betul-betul, tubik pagi, keluar pagi, balik malam. Cari sungguh. Dia kata kuat dia tu kerja, memang kuat kerja itu orang menuntut. Memang menuntut. Bukan lepas pada hak nak makan saja, tetapi nak jadi kemewahannya, nak jadi sedap duduk, nak jadi selesa, nak jadi banyak si pandang dan sebagainya. Itu makna orang menuntut. Yang pertama, dan menceraikan barang yang dihimpun. Menceraikan barang yang dihimpun. Apa makna menceraikan barang yang dihimpun? Maknanya hak mana yang ada dah pada kita tu, kita bagi ke orang kata. Kita bagi pada tempat-tempat kebajikan. Harta yang ada, kita kena ceraikan dia daripada kita. Nampak tu? Jangan kita duk simpan. Sayangnya ya Allah duit dalam bank banyak ni. Ratus-ratus ribu duduk dalam bank. Sedangkan tuang dia sendiri pun nak makan pun susah. Tapi dalam bank banyak. Itu orang yang
cinta kepada dunia yang amat sangat. Nampak? Cinta kepada dunia. Maknanya dua perkara ni, kalau siapa nak istiqamahkan zuhud dia, dua perkara, iaitu meninggalkan menuntut dan menceraikan barang yang dihimpun. Maknanya dia kena bagi kau orang, tengok orang miskin dia beri. Nampak? Tengok sini nak buat kebajikan dia beri. Nak buat pondok, tak siap-siap pondok kita. Nampak? Kalau adalah sifat ni, sifat zuhud ni, lama dah siap pondok kita. Tapi tak ada sifat ni. Sifat sayang saja ada, itu bukan sifat zuhud. Bila sayang pada dunia, bimbang takut akhirat tu dapat. Kemudian hak yang ketiga tu apa? Yang pertama, ini hak yang pertama, nak dua perkara ni simpan betul-betul dalam hati. Nampak? Yang pertama, meninggalkan menuntut. Tak payah cari lah. Tak cari menuntut ni mana? Cari sangat-sangat. Tak payah cari sangat-sangat. Yang kedua ialah hak ada tu kita simpan. Yang ketiga, jangan ada berkehendak dalam hati. Berkehendak pun tak juga. Dia ni nak cari tak mampu dah. Hak ada nak bagi kau orang, duit tak ada. Tapi kadang-kadang dalam hati berkehendak. Berkehendak pada dunia tu yang amat sangat. Hak tu yang kita pernah cerita dulu. Ini hak yang berkehendak. Kita nampak dia zuhud, miskin, tapi tiba-tiba dalam hati dia tu berkehendak. Sebab kita nampak pada zahir menuntut, ia cari dah, dia tak cari dah. Sebab apa tak cari? Tak mampu dah nak cari. Tak jumpa dah dia punya lubang nak cari bitih, nak cari di mana harta. Yang kedua kita tengok dia miskin, nak bagi harta tak ada harta. Tapi hak yang ketiga tu kita bimbang. Hak mana? Berkehendak. Tu hak yang kita pernah cerita dulu. Seorang anak murid, seorang anak murid dia duduk pondok. Duduk pondok lah, duduk pondok macam kita ni. Duduk pondok, kemudian satu masa anak murid minta izin dengan tok guru, saya nak pergi ziarah tok guru lama. Adalah tok guru dia seorang lagi, ujung kampung, ujung negeri, nak ziarah. Kata tok guru, tak apalah, berapa hari nak pergi? Pergilah 2-3 hari. Nampak? Tok guru kata pergi sampai sana jumpa dia kirim salam banyak. Kirim salam banyak bukan orang lain. Geng-geng kita juga tu masa belajar dulu. Sama pondok dulu. Lalu pelajar ni pun, penuntut ilmu ni, pergilah jalan nak pergi ziarah tok guru dia seorang lagi tu. Pergi. Siapa rumah tok guru dia tu? Tengok tok guru dia tu mewah weh. Rumah besar. Nampak? Rumah besar dengan ada hartanya, dengan ada tu ni ada ni, tak apalah. Duduk bertamu dia semalaman. Esok nak balik lah, tok guru saya minta izin nak balik lah pondok saya semula. Nak balik mengaji dah, lama-lama tinggal tak sedap juga. Maka dia pun balik minta izin dengan tok guru dia ni. Tok guru hak ni dia pesan apa? Dia kata mu balik ke salam ke gurumu dan pesan satu, aku nak pesan mu, royak ke dia, beritahu ke dia, aku pesan. Jangan gila ke dunia sangat. Tok guru ni hak kaya ni, rumah besar. Nampak? Dia pesan kepada tok guru ni pakai kain spring. Tahu kain spring? Kain ada 2 lah je, jemur selah pakai selah. Kotor ni jemur tu pula. Lama kain tu jadi spring ni, bawah peha ni. Dia pakai semua. Miskin je. Rumah dia macam pondok je. Rumah dia macam pondok. Atak nipah. Atak nipah, atak sagu. Orang tengok semua tok guru dia zuhud belaka. Tak ada harta benda. So kereta motosikal pun motosikal buruk je. Contoh gitulah lebih kurang maksud dia. Tapi tok guru ni hak rumah besar ni suruh kirim salam, beritahu ke tok guru mu tu supaya apa? Supaya zuhud ada, jangan duk gila ke dunia sangat. Budak tu jadi pelik. Sebab apa pelik ke ni? Tok guru hak kaya pesan ke tok guru hak miskin jangan gila ke dunia. Dia pun balik pondok. Gilah jumpa tok guru. Dia biasa gitulah pondok ni, kalau kita tubik kau balik jumpa tok guru dulu. Letak beg tu kau. Macam kita nak mari pondok lah, balik cuti tu. Tu. Kita balik pondok balik. Dak naik atas pondok tu.
Bawa beg besar ni pikul berat baru-baru zaman dulu jalan kaki. Apa dah? Mbah beg di lambu pondok tu. Tak buka lagi pada mbah beg pergi cari tok guru dulu, pergi jumpa tok guru dulu. Itu cara adab dia. Lah ni tak ada dah adab tu. Kenapa? Adab budak sekolah tak ada dah. Adab hak jenis belajar bersiji ni tak ada dah. Hak ni belajar adab bersiji ni lillahi taala sungguh. Ha tu. Mbah beg di pondok, ngau pergi jumpa tok guru. Ada setengah pelajar tu dak dengan beg-beg dia pergi jumpa tok guru. Dengan beg-beg. Okey salang tu dengan beg-beg baru siapa ni jumpa tok guru dulu. Baru pergi pondok. Barulah buka pondok kan anak kuci pondok tu kau tengok kau terbit air mata lalu sedih. Sebab apa? Tengok kau berdebu sekali. Nampak tak? Dengan daun-daun kayu sedihnya tu. Hak ni balik pondok jumpa tok guru dia. Tok guru dia kata, tok guru dia tanya apa benda hak boleh mungkin. Dia kira salang ke tok guru banyak. Dan dia kata apa lagi? Dia pesang, dia kata tok guru kena zuhud sikit, jangan gila ke dunia sangat. Jangan gila ke dunia sangat. Kejut kawan tu. Oh, dia tahu dia dalam hati aku. Tok guru tu nak buat kerja, nak cari dunia tak mampu dah, tapi tak mampu dah nak bagi hak mana yang ada, tak ada duit. Zuhudnya. Tapi dia tahu dalam hati aku ni aku berkehendak pada dunia. Kalau orang hala samah pun ambil, orang hala 1000 pun ambil, orang hala 1 juta kau sangat nak. Kenapa tak? Macam kita umumnya saya umur ni Allah gila ke dunia orang tak tahu ke? Orang tak tahu. Kita saja yang tahu. Orang hala lah banyak mana pun sapu. Kenapa tak? Dia. Walaupun tak ada keperluan kita, tak ada keperluan. Orang beri ambil tak ada keperluan pun. Ada tok guru dak, tak ada perlu tak ambil. Dak lah. Jadi maknanya situ zuhud ni hak dalam hati hak penting sekali. Mu walaupun miskin pakai kain spring pun tapi dalam hati berkehendak pada dunia. Nak semua nak dak dalam hati di dalam hati nak pada dunia, maka tidak dinamakan zuhud. Tapi walau bagaimanapun kalau orang tu dia ada kemampuan, dia ada kemampuan usaha, dia ada duit, dia ada harta, dia buat dua perkara ni. Dua perkara apa? Tidak mencari dah harta dia, walaupun dia mampu dia tak cari dah. Tak cari, tak tuntut, bukan cari dah, tak tuntut, tak sangat-sangat nak. Yang pertama. Yang keduanya hak mana yang ada dia bagi murah. Tok guru ada setengah-setengah tok guru tu nak cerita. Allah, hak ada je duit dalam poket banyak mana pun bagi, beri, buat makan. Tok guru ambil dua nebiti banyak sangat buat makan. Hari lagi ada kita makan kata dia. Tak ada kita senyap buat makan. Anak murid dia. Nampak anak murid susah, mari sini ambil beras sama aku. Tok guru cakap aku ni ambil beras sama aku nak makan. Kenapa tak? Tok guru ambil dua mana? Dia tak cari pun beras tu. Dia tak cari, tak tutup cari. Dia tak cari pun. Tapi ada rezeki Allah Taala beri. Kenapa tak? Itu orang suku. Ada setengah tok guru tu dia nak barang orang dia bayar. Dia pergi cari. Orang dia ada barang dia, orang pergi cari, dia tak jual. Dia beri saja. Dia beri saja. Oh moleknya kambing kata dia. Orang mari. Dah nak ambil lah. Orang pun ambil lah. Dah berapa ringgit dia tu? Tak bayar. Tain dia nak pergi cari kambing orang pula. Orang nak beri saja, tambah saja. Nak bayar guna-guna pun. Nak bayar. Tu setengah. Dia kan orang ambil hak dia free. Dia kan ambil hak orang dia bayar. Kau orang kata tu gua ambil dua anak pitih yang banyak sangat. Pitih tu hang ni cari pitih dah. Dak macam kita dah lenggok semua. Apa? Lenggok ni dah payah lenggok-lenggok ke sawit dah. Dak payah tunduk-tunduk ke batang toh dah. Duit mari. Sebab apa? Sebab dia pegang ni. Allah Taala berlaku. Hak ni orang sekolah ni kalau kita ngajar ni marah sangat ni. Tak saru pada akal. Maka diharap kurniaan Allah Subhanahu wa taala bahawa diberi taufik akan dia pada menolakkan kehendak ini. Mudah-mudahan ni maka diharap maknanya kita mengharapkan bahawasanya Allah Taala memberi taufik kepada kita
Untuk apa? Untuk menolak kehendak ni. Hak kehendak dunia ini, mana kehendak ini kehendak dunia ni. Biarlah Allah Taala beri taufik lah supaya kita ni tolak kehendak dunia. Taufik ni payah juga. Taufik ni mampu buat. Allah Taala beri kemampuan kita. Macam kita mari sejid. Nak mari semua niat dalam hati nak mari sejid, tapi tak boleh. Lagi tak ada taufik daripada Allah Taala. Hidayah ada dah. Nak tu hidayah dah. Nak bangun tengah malam. Pukul 2 kan nak bangun sembahyang tahajud sampai ke subuh nak berzikir. Hidayah dah tu. Niat tu. Tapi kau celek mata payah nak bangun. Tu taufik tak ada lagi. Kalau ada taufik mudah ya perak bangun. Nampak tu. Ini pun mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik untuk nak menolak kehendak ini. Kalau tidak payah. Dan khiyar daripada hatinya. Kehendak dan khiyar. Khiyar ni makna memilih dunia yang fana daripada hatinya. Supaya Allah Ta'ala tolak belakang. Tolak kehendak dan khiyar usaha nak dapatkan dunia. Maka bahawasanya ialah Allah yang amat memberi lagi amat pemurah. Allah Ta'ala lah yang ialah Allah yang amat memberi lagi amat murah. Jalla wa azza. Habis hayat tu noktah situ. Kemudian yang memudahkan atas meninggalkan, menuntut dan menceraikan atas yang dihimpunnya itu, memudahkan atasmu yang demikian itu, menyebutkan kebinasaan dunia dan kecelakaan. Lagu mana kita nak supaya nak dapatkan apa? Nak dapatkan, nak memudahkan, nak mendorongkan kita di atas nak meninggalkan menuntut tadi. Nak cari sangat-sangat dunia, nak tinggal benda ni. Aku ni Allah nak sangat cari semua siang malam pagi petang. Nak tinggal benda tu. Macam mana cara nak buat? Dan nak menceraikan, susah juga nak bagi harta kita supaya orang lain boleh rasa harta kita tu. Bagi harta kita banyak, jangan duk simpan. Hak ni kata dia nak memudahkan atas yang demikian itu, senang kata dia, menyebutkan kebinasaan dunia. Kita kena ingat kepada kebinasaan dunia. Allah dunia ni nak bunuh aku ni. Aku kau banyak piti, kau punah. Tu dah. Orang hak biasanya orang hak punah-punah ni, orang hak punah-punah iman bukan orang miskin-miskin. Orang kaya lah. Orang kaya yang dia bergantung kepada harta dia semata-mata. Dia tak bergantung pada Allah Ta'ala, dia bergantung pada harta dia. Dia rasa suka, dia rasa sedap, dia rasa hebat, dan dia rasa dia ni cukup sempurna apabila harta dia banyak, bila duit dia banyak dan sebagainya. Itu kita kena sebut kebinasaan dunia dan kecelaan dunia. Kecelaan bukan kecelakaan, kecelaan dunia. Celanya dunia ni dia jadi kerja. Kita kena ingat tu. Saya akan cerita lagu mana. Dan senyata telah banyaklah ulama pada perkataan yang demikian itu. Banyak ulama-ulama sufi, ulama-ulama sufi banyak perkataan-perkataan yang demikian itu mana menyebut kebinasaan dan kecelaan dunia ni. Maka setengah daripadanya kata setengah ulama dia menyebut kebinasaan dunia, kata apa? Aku tinggalkan dunia kerana sedikit kayanya dan banyak fitnahnya dan segera binasanya dan jahat taulan bersekutunya. Itu dia. Tu ayat dia pak kata. Mana setengah ulama dia kata dia tinggal dunia ni sebab apa? Aku tinggal dunia yang pertama kerana sedikit kayanya. Kaya dunia ni banyak mana sangat kau? Kaya dunia kita kata kita adalah dalam bank tu 5 juta. 5 juta ni hanya kita suka kepada atas dunia ni saja. Bukannya banyak sangat 5 juta. Nak banding dengan pemata suti dalam syurga, pemata sebiji besoning tak sahab besar lah, jangan besar besoning. Kalau letak atas dunia ni bukan harga 5 juta. Bukan harga 5 juta kita duk rasa. Maknanya Allah, kita duk ingat ke 5 juta ni banyak dah. Kita orang tak ada duit ni 100,000 tu rasa banyak dah. Kita tak tahu bukan itu tak kaya. Sedikit kaya, sikit je kaya tu. Tu dia. Dulu pernah berlaku kan orang duduk dah heboh, mata delima letak dalam air tu, merah 7 gelas air merah. Kenapa? Letak dalam air je, gelas lain tu merah.
kata dia. Orang nak beli sampai dengan 5 juta. Makna tu bukan daripada syurga. Kalau permata 5 tu daripada syurga, mahal dianya lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Isi dunia banyak dah, dengan emasnya, dengan peraknya dalam perut bumi. Nampak tak? Dalam bank, dalam peti isi dunia belaka tu. Dengan apa, dengan minyak dan dengan apanya, semua tak jadi lega. Lebih mahal daripada isi dunia. Makna sikit je kaya. Sebab tu aku tinggal. Tak ambuh dengan dunia. Tak kaya mana pun. Meroyak je banyak mana berjuta-juta. Kembar hidung-hidung. Jumpa ngepuk kita ni gong so kira. Nampak tak? Orang miskin ni Allah gongnya buat dia buat dia kaya. Pakat besar sikit je. Baru 44, 48 tu besar dah. Sombong dah. Nampak tu? Dan banyak fitnahnya. Oh, jadi fitnah. Jadi huru-hara dunia ni. Aku tinggal dunia sebab jadi fitnah, jadi huru-hara. Dengan sebab pitih banyak pun jadi huru-hara. Dengan sebab tak ada pitih, tak ada duit, tapi berasa nak pun jadi huru-hara. Itu dia. Dan segera binasanya. Dunia ni binasa. Sekejap je, lepas tu punah. Kita banyak mana duit pun tak lama mana habis. Ramai mana orang kaya jadi papa kedana. Papa kedana. Tengok sehari dua ni terjun bangun nang lah. Korong anak bini lah. Ki apa? Ki sebab dia duk pegang ke dunia sangat. Bila tak ada je punah je, binasa je habis. Punah lalu. Dan jahat taulan bersekutu. Jahat ni mana hinanya taulan orang yang sama-sama dengan kita, yang cari dunia sama-sama. Oh, jahatnya taulang bersekutu. Maknanya hinanya kita ni. Kalau kita cari dunia pun hina. Tidak. Sebab apa hina? Sebab kita terpaksa kena kita tadah tangan depan orang. Kita kerja dengan orang. Orang ni kerja orang ni, orang ni kerja orang ni. Bila kerja tu terpaksa hina diri. Terpaksa hina diri. Nak dapatkan satu-satu, nak dapatkan kerja kena hina diri, berasa hina sangat. Nampak berasa hina sangat. Kata Syekh Imam Abu Bakar. Kata Syekh Imam. Imam tu maknanya guru dia lah, Syekh guru dia. Guru Imam Ghazali. Abu Bakar At-Tusi, bukan Abu Bakar At-Tusi ni. Ni Abu Bakar Al-Warraq. Syekh kepada guru kepada Imam Ghazali, hak yang pertama sekali ialah Abu Bakar Al-Warraq. Al-Warraq, nampak tu? Kita cek tengok, bukan At-Tusi tapi Al-Warraq. Seperti bahawasanya zuhud dunia ni, zuhud daripada dunia datanglah daripada bauan ni, yang bukan bahawa. Datanglah daripada bauan ini keinginannya itu nyata. Itu ayat di situ. Datanglah daripada bauan ini keinginannya itu nyata. Kerana bahawasanya orang yang mengadu-ngadu akan bercerainya bagi seorang kasih ia berhubungnya, dan barang siapa meninggalkan suatu kerana takut bagi kejahatannya bersekutu padanya, nescaya diambilnya akan dia jika seorang dirinya dengan dia. Tu ayat dia payah sikit nak faham. Nampak tu? Tak apalah. Ini kata guru dia Abu Bakar Al-Warraq. Dia cakap bahasa dia bahasa sufi ni begitulah. Nampak tu? Bahasa banding banyak. Kata dia, datanglah bahawasanya daripada orang zuhud tadi, datanglah daripada bauan yang memberahikan, yang semerbak, dia panggil bauan yang semerbak. Dunia ni adalah bauan yang semerbak. Contoh dia gitulah. Bila kita tinggal dunia, kita zuhud, marilah bau dan keinginan bauan ini, keinginannya itu nyata. Bila bau tu Allahu Akbar, berasa naknya bau tarikan bau semerbak ni, bau yang keinginan, maknanya
Bau yang semua bau. Keinginannya itu nyata. Kerana bahawasanya orang yang mengadu-ngadu akan bercerainya. Orang yang mengadu-ngadu akan bercerai itu dengan makna apa? Orang yang mengadu kasih, merintih. Itu dia. Kita kan, ingat masa nak pondok dulu kok nak pisah. Dengan mak tu, masa kita kecil-kecil tu payah juga nak pisah. Lah ni tak apa pisah pakai telefon banyak. Dulu kita tak telefon tak ada, pakai surat apa payah apa payah. Nak pergi pondok tu Allah pisah dengan mak. Maknanya situ dia panggil mengadu-ngadu. Mengadu dia apa? Apa dia panggil? Dia panggil mengadu kasih ni, apa dia panggil? Dendang. Mengadu dendang. Ya dah, mengadu dendang. Meritih-ritih perpisahan. Nak pisah dengan orang yang kita kasih. Itu maksud. Nak pisah dengan orang yang kita kasih. Apa yang kita nak pisah apa ni? Dunia tu kita kasih. Kita nak pisah dengan dunia ni. Pisah dah bau awan Allah. Sedap. Kita lalu ke tepi jalan tikak tak okey dah. Tapi bau durian orang jual. Allah bau durian. Bau durian. Sedap dah rasa bau durian tu. Nampak tak? Bau tu. Ni nak pisah. Kata dia, bagi seorang kasih ia berhubung. Kalau kita pisah dalam keadaan kasih, memang kita berasa kita nak berhubung balik. Nampak tak? Kita pergi mana-mana pun, pakai Amerika sekali, pakai Australia sekali, pakai England pun, kalau di Malaysia ni ada orang yang kita kasih, kita akan berhubung mana-mana pun. Mak kita, suami isteri pisah mesti berhubung. Tidak tiap-tiap hari, 2 hari sekali, seminggu sekali mesti berhubung. Itu dia. Dunia gitu, kita pisah, kita kasih, kita berhubung. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu kerana takut, kalau kita tinggal bukan kerana kasih, tapi kerana takut. Tu aku tak berahi, tak suka, tak benci. Apa? Duduk dengan dia tak boleh, nyuruh khianat sama, takut kita. Khianat. Kita tak tahan dah duduk sini berapa tahun dah, kita kata 10 tahun dah duduk ni. Orang khianat semua dah serabutnya, becinya berasa dia ni. Tengok dia tu bukan tengok muka dah, tengok motosikal dia tu berasa nak lari dah. Beci. Kita pun ambil keputusan nak lari, nak keluar daripada kampung ni. Adakah bila kita keluar tu kita berasa nak berhubung? Tak dah lah. Malah nak tanya khabar, malah sok nak telefon. Nak tanya khabar orang. Ada mana dia tu, tak mau tanya khabar dah sebab kita tak berahi ke dia, tak suka ke dia. Jadi makna kalau kita putus dengan dunia, yang kita tahu, yang kita benci pada dunia, yang kita tak suka pada dunia, yang kita tak mahu pada dunia ni, maka kita tak berhubung dah ke dia. Tadi kita putus dengan dunia dalam keadaan kasih. Bila dalam keadaan kasih, lah ni putus agak ambil balik, berhubung balik. Lah ni hak ni kita putus tapi kita benci ke dia. Bila kita benci, kita tak mahu, kata dia. Itu dia. Mana kata dia tadi, barang siapa meninggalkan sesuatu kerana takut bagi kejahatannya, bersekutu padanya, tu nescaya diambil akan dia. Kejahatan yang bersekutu padanya pada barang siapa tadi, nescaya diambil akan dia jika seorang dirinya dengan dia. Nescaya jikalau seorang diri pun ambil keputusan kita lari, kita duduk seorang diri, kita ambil pada akan diri, kita ambil diri kita lah, kita bawa diri, orang panggil bawa diri. Kita bawa diri walaupun jikalau seorang diri dengan dia sekalipun, walaupun kita seorang diri. Sebab apa? Kita takutlah ke dia. Maknanya kita pisah dengan dunia sebab apa? Sebab kita kasih ke dia, dan dalam kasih buat kita pisah. Itu kena berhubung balik akhirnya. Tapi kalau pisah, kita tahu dah dunia ni tempat binasa, dunia ni tempat hina, dunia ni begitu begini, tak kaya pun punya. Kalau kita pisah itu, kita tak akan kira. Kita tidak akan kira, kita bawa diri sendiri. Perkataan yang sehingga-hingga, maka perkataan yang sehingga-hingga, maka perkataan yang sehingga-hingganya itu padanya barang yang berkata Syekh kami, iaitu Imam Haramain. Syekh kami iaitu Imam Haramain. Syekh kami Imam Haramain ni barulah
Abu Bakar At-Tusi. Mana ni? Perkataan dia panggil al-qaulul baligh. Perkataan yang habis-habis. Kalau kita sebutan yang sehabis-habisnya. Rapat jik. Rapat dinding. Itu makna sebutan yang rapat dinding. Maknanya perkataan yang tepat. Bagi nak menerangkan keburukan dunia. Perkataan yang paling tepat, perkataan yang sehabis-habis. Perkataan yang paling tepat bagi nak menerangkan keburukan dunia. Kalau kita tengok rapat jik ni, kataan yang rapat ni, nak cerita bab dunia ni, ialah barang yang berkata Syekh kami, iaitu Imam Haramain. Itu dia. Iaitu Imam Haramain. Itulah apa? Abu Bakar At-Tusi. Bahawasanya dunia itu seteru Allah. Tu ya. Nak ceritanya, pergi ke mana-mana pun dunia ni seteru Allah. Nampak tak? Dan engkau kasih akan dunia. Dunia ni seteru Allah. Mungkin kasih ke dunia, makna mungkin kasih kepada seteru Allah. Dan barang siapa kasih akan seorang, memarah seterunya. Kalau kita kasih kepada seorang, kita akan benci juga pada musuh dia. Ni macam kita kawan, kita kata, ataupun tok guru ni dia ada musuh, orang tak suka ke dia, maka kita kena tak suka jatuh. Nampak kau orang tu, jangan kita buat baik. Tok guru dia ni benci ke tok guru pun tak suka ke dia ni, mengada-ngada dan sebagainya. Kita pergi buat baik. Tok guru marah, mu ni bukan anak murid aku ni pasal. Nampak tak? Dah. Sebab itu dunia ni seteru Allah Taala, kita pergi buat baik dengan dunia. Macam mana kita nak jadi kekasih Allah? Katanya Abu Bakar At-Tusi ni, Syekh kami ni, dan kerana bahawasanya pada asalnya dunia ini bangkai, kata dia. Asal dunia ini bangkai, itu dalam hadis tu, dunia jifah. Dunia ini adalah bangkai. Nampak? Bukan benda molek pun, benda bangkai. Tiadakah engkau lihat bahawasanya akhirnya luak? Bila bangkai ni sudah dia, akhirnya apa? Luak. Luak ni apa? Jijik, kotor. Luak tu makna jijik, kotor. Nampak tu? Dan binasa dan hilang. Sudahannya, akhir mana sudahannya dunia ni akan jadi luak, kotor, akan jadi binasa, akan jadi hilang dan hampas. Jadi hampas. Jadi hampas. Tetapi adalah dunia ini bangkai yang diloma. Tapi oleh kerana dunia ni kita nak sangat, kita tahu dah dia ni bangkai, dia ni binasa, dia ni kotor, dia ni jijik. Tapi yang kita nak sangat tu sebab apa? Tetapi adalah dunia ini bangkai yang dilomot dengan dia tip, yang dilomokan dengan minyak pewangi. Bangkai kita ubuh minyak pewangi. Nampak tak? Ubuh banyak-banyak pewangi. Celup lagi dalam minyak tu. Beli minyak tu hak mahal-mahal, Gucci ke apa ke, ubuh. Jadi dah baulah bakar tu, bau minyak tu. Dan disadur dengan perhiasan, hias pula dengan perhiasan bakar tadi. Sadur pula dengan perhiasan. Maka kena tipu daya dengan zahirnya, pada zahirnya kena tipu. Tu orang beri kita tu bangkai, tapi kita sedapnya bau. Nampak tak? Nak makan tak boleh. Buka-buka tengok Allah, perhiasan comel sangat, disadu, dihias. Disadu ni mana? Dihias dengan perhiasan. Buka-buka nak makan tak boleh. Kena tipu dengan zahirnya oleh orang yang lalai. Itu orang yang lalai kena tipu. Tertipulah oleh orang yang lalai. Dan zuhud padanya pada dunia ini orang yang akil. Tapi orang yang berakal tidak akan ambil. Sebab apa? Ni bangkai yang dibubuh minyak tu, yang dibubuh pewangi, kemudian dihias dengan perhiasan yang lawa. Maka jika dikata orang apa hukum zuhud pada dunia, adakah fardu atau sunat? Ni bab lain ni. Habis dah tu bab tu. Kemudian persoalannya zuhud ni, zuhud kita pada dunia ni fardu ain ke fardu wajib ke zuhud ataupun sunat? Sini persoalannya. Kita berhenti dulu, kita sambung akan datang insya-Allah minggu depan. Kita sambung pada masa hari dan masa yang sama. Kalau ada, kalau insya-Allah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.